Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari surah Al-Baqarah, bermula dari ayat yang ke-42. Bermula daripada ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل
ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita satu kenikmatan yang agung, iaitulah nikmat iman dan Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita nikmat masa dan kesihatan. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi pula kepada kita nikmat untuk datang salat berjamaah di masjid. Dan kemudian Allah Ta'ala rezekikan kita lagi nikmat untuk berada di dalam majlis ilmu, untuk kita sama-sama menambah kefahaman kita dalam agama, dan untuk sama-sama kita mengetahui apa yang sebenarnya pencipta kita, pemilik kita, penguasa alam semesta ini berhak atau berkehendak ke atas kita. Apa yang dia nak dan apa yang dia suruh, apa yang dia larang, kita sama-sama baca. Mudah-mudahan dia menjadi panduan kepada kita selama kita hidup di dunia, dan menjadi amal kebaikan kepada kita yang kita kutip hasilnya di akhirat sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Ayat yang kita baca pada pagi ini ialah dari surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat 42 ayat 42. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala talbisul haqqa bil batil." Wala talbisu al-haqqa bil batil. Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah. Talbisu ni daripada perkataan talbis. Pernah dengar kalimah talbis iblis? Talbis ni maknanya menyamarkan, mensamar-samarkan ataupun memakaikan. Talbis iblis ni asal daripada kata libas. Libas ni maknanya sesuatu benda kita pakaikan dia dengan sesuatu yang lain. Kebenaran itu bila dipakaikan, atau kebatilan itu bila dipakaikan dengan pakaian kebenaran, maka dilihat sebagai benar walaupun dia tu batil. Maka talbis iblis, kerja iblis ialah memakaikan kebatilan, kesesatan dengan pakaian kebenaran dan kebaikan, sehingga orang nampak, oh benda ni baik, padahal Allah Ta'ala tak suruh. Oh benda ni baik, padahal bercanggah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka talbis iblis ialah memberi pakaian, packaging perkara yang batil, dipakaikan, dibalut dengan kepakaian kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada orang-orang Bani Israel, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu pakaikan kebenaran itu dengan pakaian kebatilan, ataupun sebaliknya. Bahasa mudah, jangan kamu campur adukkan antara kebatilan dengan kebenaran.
Allah Ta'ala sebut macam ni kerana inilah perkara dan inilah sifat yang ada pada orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia tahu kebenaran, tapi masalahnya dia tak nak ikut kebenaran tersebut. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan kamu sembunyikan yang benar itu padahal kamu mengetahuinya. Kamu menyembunyikan yang benar itu padahal kamu mengetahui kebenarannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka dua perkara dalam keadaan serentak. Pertama, jangan campur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan, atau perkara yang benar dengan perkara dusta, jangan campur adukkan. Yang kedua, jangan sembunyikan kebenaran itu dalam keadaan kamu tahu perkara itu benar. Kenapa? Kerana dua perkara ni adalah amalannya orang-orang Yahudi. Mereka ini kenal berkata Imam Qatadah kata, wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu campur adukkan antara Yahudi dan Nasrani dengan Islam. Antara campur aduk ialah dia nak memasukkan amalan-amalan Yahudi ke dalam amalan Islam. Jangan campur aduk. Kalau Yahudi, Yahudi. Kalau Islam, Islam. Makna kita pun kalau orang Yahudi tu dia dah masuk Islam, jangan lagi campur adukkan amalan-amalan Yahudi yang selama ni dia buat ke dalam agama Islam. Itu termasuk daripada dia panggil talbis, campur aduk yang dilarang dalam agama. Allah Ta'ala sebut alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Apa maksud kezaliman dalam ayat ni? Dengan kesyirikan. Dengan kesyirikan. Padahal Yahudi ni dia tidak berlaku padanya secara zahirnya, tidak berlaku kesyirikan. Tak berlaku kesyirikan. Sebab itu mereka ni hukum sembelihan Yahudi dan Nasrani tidak seperti hukum sembelihan orang musyrik. Sebab Yahudi ni bila dia nak sembelih, dia baca nama Allah, dan dia tidak menyembah Tuhan selain dari Allah. Yahudi cuma masalahnya dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanya Yahudi siapa yang dia sembah, dia akan jawab Tuhan yang satu. Dia tak boleh nak jawab Allah, sebab dalam agama dia Tuhan ni tidak diberikan nama padanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada mereka nama-namanya yang indah di dalam kitab orang Yahudi. Lepas tu kalau kita tengok perdebatan antara Yahudi dan orang Islam, antara mereka tanya, siapa Tuhan kamu dan apa nama dia? Mereka tak akan boleh jawab apa nama-nama Tuhan, sebab Allah tidak memberikan kepada mereka nama-nama dia yang indah kepada mereka. Sebaliknya kita orang Islam, Allah bagi kepada kita nama-namanya yang banyak. Ada 99 nama Allah yang kita boleh panggil dia. Kita panggil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Yahudi tak ada. Yahweh duk main Yahweh. Yahweh itu perkataan dia.
merujuk kepada Tuhan. Macam kita kat kalimah Tuhan lah. Siapa nama Tuhan? Allah. Dia siapa nama Tuhan? Tuhan lah. Nama dia Tuhan lah. Dia main Tuhan kita. Dia Yahweh. Yahweh bahasa Ibrani merebut kepada Tuhan. Jadi mereka ni dia tidak mensyirikkan Allah. Tak ada. Cuma mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka anggap mereka pun agama yang benar, seperti mana Islam itu agama yang benar. Dan dia anggap sama je. Semua kita ni menyembah Tuhan yang sama. Yahudi, cara Yahudi, Islam, cara Islam. Yang penting kita sembah Allah yang satu. Dan mereka tak nak buang status mereka adalah anak emasnya Allah. Sebab tu Al-Imam Qatadah dia kata apa? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan, iaitu jangan kamu campur adukkan antara Christianity dan Judaism. Yahudi dan Nasrani ini jangan kamu campur adukkan masuk ke dalam agama Islam. Berarti kita dalam Islam mesti berlepas diri dengan ajaran dan agama Yahudi serta Nasrani. Lakum dinukum waliyadin. Orang kafir pun kita berlepas diri, orang Yahudi pun kita berlepas diri. Melainkan apa yang ada dalam syariat Islam sama dengan syariat dia. Mana kita bukan ikut syariat dia, sebaliknya kita ikut syariat Islam, tapi kebetulannya syariat tu ada juga pada mereka. Kerana kita sadar bahawa agama mereka juga sumbernya dari Allah yang Maha Esa. Cuma syariat itu telah pun dinasahkan, dibatalkan oleh Allah dengan turunnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh lagi apa-apa kaitan kita dengan syariat mereka, melainkan apa yang Allah Ta'ala sebut kebetulan sama dengan, bukan kebetulan lah, Allah mengiyakan dan Allah masih lagi meneruskan syariat tersebut. Maka kita beriman dengan apa yang ada dalam Al-Quran kita, mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isu ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tegaskan di sini kerana di zaman kita ini banyak sangat unsur campur aduk. Zaman dulu banyak dah, zaman kita lagi banyak. Zaman dulu tu bila? Zaman dulu Khalifah apa? Khalifah Al-Mu'tasim ke Al-Abbasi. Dalam Khalifah zaman Khilafah Abbasiyah dulu, apabila berlakunya perluasan empire Islam, maka Khalifah ni dia minat kepada ilmu-ilmu dari barat. Padahal orang barat pula duk nak ambil ilmu daripada Islam. Tapi Khalifah masa tu dia bila dapat ilmu-ilmu daripada Yunan, daripada barat, maka dia suruh orang terjemahkan kitab-kitab itu ke dalam bahasa Arab. Maka berlakulah kemasukan ilmu-ilmu daripada Yunan, Greek, masuk ke dalam agama Islam. Mulalah mereka mengambil pandangan dari Aristotle, Socrates, terutamanya ilmu-ilmu dari sudut mantik, ilmu-ilmu akal, ilmu apa? Ilmu logik. Kerana perbahasan ilmu logik tu lebih kurang hampir sama dengan perbahasan ilmu akidah. Nak kenal hakikat kejadian diri, nak kenal hakikat kejadian alam, nak cari hakikat Tuhan. Jadi hampir-hampir sama. Akhir sekali bercampurlah antara ilmu akidah Islam dengan ilmu kalam. Namun kelamaan mari juga ni agama apa tu, ilmu-ilmu tu dimasukkan dalam agama Islam. Bercampurlah ilmu Islam dengan agama ilmu barat.
Zaman kita ni bukan sekadar tu lagi dah, campur terus. Semua yang ada tu kita seolah-olah kita kata kita hidup di bawah bumbung yang satu. Kita hidup dalam bumbung yang satu, berbagai bangsa, berbagai agama bertolak ansur sesama kita, maka tak kisahlah kita buat apa yang dia buat, dia buat apa kita buat. Macam kita ni negara majmuk. Waktu di Pabali, pakai hak di Pabali belakang. Siap pakai titik atas dahi pun pakai titik atas dahi. Padahal itu agama mereka. Sebab kan ada seorang doktor yang India tu, dipesan kepada kawan-kawan dia. Dia kata jangan pakai titik tu, dia kata hak tu agama, nak pakai sari pakailah, itu budaya. Kena pandai beza antara budaya dengan agama. Kena tahu apa itu ustaz kata syirik ke apa, dia pun tahu istilah syirik. Ya India, tapi dia tahu istilah ni, benda ni tak boleh dalam agama Islam. Syirik ke apa, dia kata kena rujuk ustaz-ustaz balik. Orang non muslim pesan kepada kita jangan campur adukkan. Padahal Allah pesan dah lama dah, jangan campur adukkan antara kebatilan dengan kebenaran. Waktu Kristian raya kita pun raya juga. Waktu apa lagi? Habis kita ni campur aduk belaka, habis rojak belaka. Agama pada sebahagian daripada orang tidak ada nilainya di sisi mereka, melainkan seolah-olah dia seperti budaya yang boleh dicampur adukkan. Budaya boleh berasimilasi. Budaya boleh berasimilasi. Budaya, contoh roti canai. Mana roti canai ni budaya kita zaman dulu. Nah, orang kita ni makan nasi. Marilah belah-belah mari pada India, mari belah Arab. India lah terutamanya makan roti prata. Mari tempat kita, buatlah budaya. Boleh berasimilasi. Kita pula jadi pula roti canai, tampal lah, roti plantar lah, roti bom. Kita pergi cari order makan kat India, aku nak roti bom, roti plantar, roti tampal. Dia pun tengok pelik, padahal asal daripada dia. Tak ada masalah, budaya. Kenapa? Pak kita ni nak makan apa? Nak makan makanan Korea ke, Indonesia, bakso tak bakso, macam-macam boleh. Budaya, tak ada masalah berasimilasi budaya. Orang kita dulu pakai pakaian baju Melayu, patutlah ni dah pakai jubah. Patut ada pula mari kurta. Trend baru pula pakai kurta. Budaya tak ada masalah. Budaya boleh berasimilasi. Tapi agama tidak. Apa yang ada dari sudut agama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah dia agama yang ada di zaman kita. Walaupun Nabi itu bangsa Arab, kita orang Melayu. Dan begitulah juga patutnya orang India baik, orang Eropah baik, orang apa lagi, Afrika baik. Bila perkara berkaitan dengan agama, maka dia tidak boleh dicampur adukkan dengan amalan-amalan masyarakat ataupun amalan-amalan agama lain daripada agama Islam. Kerana Allah Ta'ala kata wala talbisul haqqa bil batil. Kata walaupun kita kata amalan nenek moyang, contohnya amalan nenek moyang, tapi kalau bercanggah dengan agama Islam, kita tak boleh campur. Kita tak boleh kata ini sebahagian daripada agama Islam kita. Walaupun nenek moyang kita dah buat lama dah, tapi kalau bercanggah dengan Islam, kita tak boleh nak campur aduk. Boleh. Dan ini yang Allah Ta'ala larang orang Yahudi. Kata dia apa? Anna dina Allahil Islam wa anna al-Yahudiyah wa Nasraniyah bid'atun laysat minallah. Kerana Islam itu agama datangnya dari Allah,
Dan agama Yahudi dan Nasrani adalah perkara bid'ah, dia kata. Benda yang direka-reka, bukannya dari Allah Subhanahu wa taala, merujuk kepada mereka sudah ubah agama mereka. Bukan lagi yang original seperti mana yang Allah taala turunkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihi wassalam. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran sedang kamu tahu, iaitu pengenalan kamu terhadap nabi yang diutuskan kepada kamu. Kamu tahu dia nabi, kamu tahu dia rasul, ada dalam kitab kamu, tapi kamu sembunyikan pengetahuan kamu tentang dia dan kamu mengkufurinya. Padahal Quran kata, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang Allah Ta'ala beri kepada mereka kitab, Yahudi dan Nasrani ni, dia kenal Nabi seperti mana dia kenal anak-anak mereka sendiri. Sifat tu jelas ada dalam Al-Quran. Ada dalam Taurat dan juga Injil. Pak kita macam mana kita orang Islam? Kalau Yahudi Nasrani kenal Nabi seperti mana dia kenal anak-anak mereka, kita orang Islam patut kenal lagi? Patut lebih kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kenal dengan batang tubuh Nabi, sifat fizikalnya Nabi, tapi kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi alangkah sedihnya sebahagian daripada umat dia tak kenal Nabi dia sendiri. Dia tak kenal Nabi dia sendiri. Dan kadang-kadang kita kena hati-hati. Di akhir zaman ni banyak orang dakwah dia mimpi jumpa Nabi. Sikit-sikit mimpi jumpa Nabi, jumpa Nabi, jumpa Nabi. Kita pun tak tahu sejauh mana dia kenal Nabi sehingga dia nak kata dia jumpa Nabi. Sebab syaitan memang tak boleh menyerupai Nabi, tapi syaitan boleh menipu orang yang tak kenal Nabi dengan datang rupa lain, tapi dia tipu inilah Nabi. Itu bahaya dia. Okey? Jadi patutnya kita sebagai umat ni kenal Nabi. Orang Yahudi dia kenal Nabi Muhammad, Nasrani kenal Nabi Muhammad, tapi dia sembunyikan pengenalan mereka, padahal dia kenal. Qultu wa yajuzu an yakuna al-ma'na wa antum ta'lamuna fi ma fi dhalika min ad-darar al-'azim 'ala an-nas min idlalihim 'ala al-huda al-mufdi bihim ila an-nar ila an salaku ma tubdunahu lahu min al-batil al-mushawwa binaw'in min al-haqq liturawwijuhu 'alaihim. Termasuk juga menyembunyikan kebenaran selain daripada kenal Nabi, ialah mereka tahu kesudahan akibat orang yang kufur kepada Nabi, tapi mereka sembunyikan kebenaran itu seolah-olah tidak menjadi kesalahan yang besar apabila seorang itu tidak ikut Nabi di kalangan mereka. Jadi sifat Yahudi inilah yang menyebabkan Allah murka kepada mereka. Kita baca dalam surah Fatihah sebelum ni, Allah Subhanahu wa taala kata apa? Allah Subhanahu wa taala kata kepada Yahudi ni apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang pertama Nasrani. Yang pertama Yahudi, maghdubi alaihim. Yang kedua Nasrani, sesat. Jadi kalau kita tengok kepada larangan Allah di sini ada dua juga. Satu, campur adukkan kebatilan dengan kebenaran. Mereka sangka benda ni benar, tapi sebenarnya batil. Sebab apa? Dah campur aduk. Jadi mereka beribadat dalam keadaan sesat, sebab dah
campur belaka tu. Hak tahu hak ni nampak betul, nampak. Maka ini golongan yang sesat. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, menyembunyikan kebenaran dalam keadaan tahu. Yang ni golongan yang dimurkai oleh Allah. Dua ciri ni, satu menjadi kesesatan ialah orang yang mencampur adukkan kesamaran, tak tahu mana betul, buat je ikut dia je. Ini golongan yang sesat. Golongan yang kedua, dia tahu benda ni benar tapi mereka menyembunyikan kebenaran tersebut. Golongan ni dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kata, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka juga supaya mendirikan salat dan menunaikan zakat. Setelah daripada mereka beriman, diperintahkan beriman. Ayat mula-mula, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima. Allah perintahkan supaya beriman. Kemudian Allah perintahkan supaya jangan campurkan apa yang ada dalam Islam dengan apa yang ada dalam agama kamu. Kemudian Allah perintahkan jangan sembunyikan kebenaran yang kamu tahu. Lalu Allah Ta'ala kata, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selain daripada ayat ni turun kepada orang-orang Yahudi, tapi dia juga maknanya ataupun dari sudut lafaznya juga kena kepada orang-orang yang beriman. Lalu Allah Ta'ala perintahkan kita juga semua sekali lah supaya dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Apa maksud rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk? Perhati molek ayat tu. Bila Allah Ta'ala kata rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, di awal tadi Allah sebut dah dirikanlah solat. Pertama Allah Ta'ala kata wa aqimus salah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang rukuk. Apa erti rukuklah bersama dengan orang-orang rukuk? Kerana rukuk itu sebahagian daripada salat dah. Maka para ulama, banyak di kalangan ulama, kathirun minal ulama, berdalilkan ayat ini, menyatakan bahawa ayat ini perintah supaya salat berjamaah. Tak cukup Allah Ta'ala kata wa aqimus salah, Allah Ta'ala kata dirikanlah salat. Hak ni perintah kewajipan salat. Wa atuz zakah, yang ni perintah kewajipan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ini adalah perintah supaya mendirikan salat secara berjamaah. Kerana Allah kata rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kalau boleh ya Allah Ta'ala kata, dan rukuklah, sujudlah, boleh, tapi Allah Ta'ala kata rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Wa qad istadalla kathirun minal ulama bihadhil ayah ala wujubil jamaah. Maka ramai di kalangan ulama berdalilkan ayat ini ke atas perintah wajibnya salat berjamaah. Kerana bila ada perintah ni, hukum salat berjamaah jadi wajib. Dan ini pandangan mazhab Hambali, juga pandangan mazhab Hanafi. Adapun pandangan mazhab Asy-Syafi'i, hukum salat berjamaah di masjid ini hukumnya
Sunat muakkad lah. Sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Kenapa lain daripada mazhab lain? Kenapa lain? Kalau pandangan ulama hadis, solat berjamaah ni wajib. Dan dia tally tahu. Dia ni selari, synchronize dengan dalil-dalil yang merujuk bahawa Nabi SAW nak bakar rumah orang yang tak datang salat berjamaah di masjid. Jadi ini pandangan mazhab Hambali, Hanafi dan juga ulama hadis berpandangan wajib salat berjamaah. Tak silap saya, pandangan mazhab Hanafi juga lagu tu. Adapun mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i kata salat sendiri pun sah. Maka bila salat sendiri itu sah, salat berjamaah itu hukumnya sunat muakkad sebab sendiri itu sah. Kalau tidak, tak adalah hadis Nabi SAW kata salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat bersendirian sebanyak 27 kali ganda. Maka Al-Imam Syafi'i berdasarkan hadis ni dia ambil hukum hadis ni menunjukkan salat seorang pun sah. Sebab bila Nabi banding 27 kali ganda, makna hak ni satu, hak ni 27. Satu ni maknanya sah lah. Kalau tak sah, nama dia kosong. Betul tak? Jadi pandangan dia kata berdasarkan hadis ni dia hadis. Kalau selama saya belajar dulu lah, wallahu ta'ala alam, inilah hadis yang menyebabkan pandangan dalam mazhab Syafi'i dia jadi ringan sikit dalam bab salat berjamaah di masjid. Sebab hadis yang kata salat berjamaah lebih afdal. Bila kata lebih afdal, menunjukkan salat seorang pun sah juga. Jawab dikata orang wajib, kata tadi, kata wajib tadi betul sah tapi berdosa. Kalau orang kata solat jemaah ni wajib, dia kata sah tu sah, tapi sah dalam keadaan berdosa. Sebab sah dalam bab solat tapi berdosa sebab tak pergi masjid. Dia jawab lagu tu pula. Seperti orang yang solat dalam tempat larangan, atau seperti orang solat dalam memakai pakaian yang dicuri. Sah tapi solat dia sah tapi berdosa lah sebab dia curi tu. Solat dia sah lah, tapi solat tempat yang dilarang itu berdosa lah. Itu hak jawab kumpulan yang kata wajib tadi lah. Tapi ramai di kalangan ulama, bukan sedikit, yang kata solat berjamaah ni wajib, melainkan ada keuzuran. Jadi dijawab, kenapa Nabi, kalau betul Nabi nak bakar, kenapa Nabi tak bakar? Sebab dalam rumah tu ada orang yang memiliki keuzuran. Pertama, hak tidak diberi kewajipan, wanita boleh solat di rumah. Yang kedua, kanak-kanak boleh solat di rumah. Ketiga, orang sakit solat di rumah. Jadi sebab ketiga-tiga ni bukan ahli solat berjamaah, maka Nabi tak bakarlah rumahnya. Kalau orang tu tak ada, nescaya Nabi bakar. Pasal Nabi kata, aku memang nak bakar rumah orang tak pergi sembahyang masjid ni. Pernah dengar kan hadis tu kan? Dengar belakang. Laqad hamamtu an amura rajulan fayusalli bin nas. Ni ila akhir hadis, Nabi kata, aku kalau cita-cita nak suruh seorang lelaki jadi imam solat, dia jadi imam solat. Aku pula beberapa orang lain pergi, kumpulan lain pergi, bawa kayu api pergi cari rumah orang tak solat berjamaah ni, aku nak bakar rumah mai. Tu bahasa Nabi sebut. Nabi kata, aku nak bakar rumah dia.
besarnya tuntutan solat berjamaah di masjid. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, walaupun solat berjamaah di masjid itu tak kata wajib, tapi sunat muakkad yang hampir-hampir kepada wajib. Jadi kalau kita ni tak ada keuzuran, tidak sakit, tidak musafir, tak ada keuzuran, bila orang panggil duduk rumah, tak apalah, dia solat je lah. Mazhab Syafi'i pun tak kata lagu tu. Apatah lagi rumah tu depan je masjid tu je. Kita hak duduk jauh, sedaknya duduk rumah dekat masjid. Hak duduk rumah dekat masjid kadang-kadang jauhnya masjid. Dia jadi gitu. Bukan sini lah, pak lain. Banyak kan kita tengok bukan semua lah orang yang menikmati rumah yang duduk dekat dengan masjid. Kalau dekat mari masjid, alhamdulillah. Tapi kalau hak jauh dia boleh datang masjid, lagi alhamdulillah. Sebab apa? Jarak dia tu kira pahala untuk dia, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu ayat yang merujuk pada antara dalil. Dalil kalau kata apa dalil wajibnya salat berjamaah di masjid, ni antara dalil dia. Dalil daripada ayat Quran, ayat ni. Dalil daripada hadis yang nak bakar rumah tu. Tapi kalau kata apa dalil mazhab Syafi'i kata salat berjamaah ni sunat muakkad, sebab mazhab Syafi'i ambil pandangan salat berjamaah afdal daripada salat sendiri 27 kali ganda. Jadi yang afdal tu merujuk kepada salat berjamaah dan menunjukkan juga salat seorang pun sah. Tapi itu perbahasan sah. Salat jemaah di masjid tu dari sudut hukum, dari sudut pahala tak terbanding lah tuan-tuan. Kalau Allah perintahkan sesuatu, pahala dia pun lebih Bukan dia suruh. Bila sesuatu yang Allah Ta'ala perintah dan nama dia wajib, pahala dia berganda lah. Waktu salat berjamaah di masjid, kita dah sebut dah dalam kuliah maghrib kita kan. Solat datang ke masjid tu pahala banyak dah. Duduk saf lagi, pertama lagi pahala lain pula. Takbir dengan imam pahala lain pula. Hak tu lain daripada 27 kali ganda tu. Terlalu banyak pahala. Jadi ambillah faedah, lazimkanlah diri dengan salat berjamaah. Dan ajaklah anak-anak kita, hak sibuk, hak kerja ke apa, ajak sungguh. Kadang-kadang kita ni bukan masalah tak boleh, kita tak sungguh, tak ajak dah tapi tak sungguh. Alah ayah saya, alah kan kita nak puji dia, tapi alhamdulillah lah kita dibesarkan dengan cara lagu tu. Tak bangun bulu betih ni dicabut ni. Kalau ni gerak-gerak ni tak agak bangun, bulu betih pun dicabut. Tak bangun sangat, ambil tu tarik tu. Ayah kadang-kadang adik ada seorang tu pegang kaki, pegang tangan ni, masuk dalam kereta, mari pergi maya masjid. Tak boleh, dia tak boleh. Zaman dulu waktu dia kerja dulu, kita balik lambat saya. Kita buat dia balik lambat gitu. Dia balik kerja tu, dia kerja juga, dia kani je. Ayah saya bukan ustaz, dia kani je dulu. Hafizahullah lah, jazahullah khairan. Dia balik lambat, kalau dia tanya anak-anak tak semayang lagi, sudah. Merangkak ni kita lari, dia mari belakang, dia tendang. Marah sungguh dia kalau lambat semayang. Dia pergi mana-mana pun dia kata semayang nombor satu. Jadi kita ni anak-anak ni jadi kita lekat, jadi alhamdulillah. Tapi dia sebut apa? Kesungguhan. Sungguh, biar sungguh kita. Tapi kita kadang-kadang kita tak boleh level macam dia. Kita ke anak kita ni lambat kita tinggal. Mari semayang, lambat kita tinggal. Dia lagi tak turun, lagi itulah dia tunggu. Kesungguhan dia. Asal apa?
Solat berjamaah ni kena ada didikan dia. Kita kena sungguh. Bukan sekadar kita tahu hukum, tapi dari sudut kesungguhan kita. Tambah-tambah lah ni pula Allah. Masa tu kita rasa cepat. Nak pergi mari. Nah, kalau orang ada kerja, memang tiba-tiba Allah nak kena pergi solat masjid pula, kerja tak sudah lagi. Nak kena tinggal kerja dia, kemudian pergi solat masjid, kemudian datang balik sambung kerja. Masuk asar nak pergi pula ke masjid, lepas tu sambung pula kerja. Memang berat lah. Tapi isu dia ialah sejauh mana kita meletakkan perintah Allah tu sebagai keutamaan bagi kita. Kalau tak boleh berjamaah di masjid, suruh pejabat tu kita solat berjamaah. Di RNR berhenti solat berjamaah. Warka'u ma'ar rakin, rukuklah bersama dengan orang yang rukuk. Besar tu. Kita berhenti solat ada RNR. Orang tu solat situ, sini. 20 orang, semua solat sendiri. Dia tak rasa besarnya solat berjamaah. Ni patut kita tu masuk solat kita tunggu. Saya tunggu. Tengok kiri kanan ada doa. Kalau bunyi ada orang ambil wuduk lagi di tempat wuduk, kita tunggu dulu. Ada orang ni. Ada orang tunggu. Sudah tu kat tengok wuduk mana mari pun. Pakai kopiah ke tak kopiah, pakai lojing ke luar berapa ke. Selama dia nak solat, kita kata adik, mari kita solat sekali. Oh dia berkata boleh. Abanglah jadi ta'imam, beres bak jadi ta'imam tak ada masalah. Kalau dia nak jadi ta'imam pun kita tolak dia jadi ta'imam. Kita sanggup sama ada jadi imam atau kita sanggup sama ada jadi makmum. Yang penting kita nak salat berjamaah. Kena lekat macam tu. Besarnya kefarduan ini bagi orang yang mengatakan fardu. Dan Imam Asy-Syafi'i yang kata sunat muakkad pun bukan bermaksud untuk meringankan salat berjamaah. Sebab tu tuan-tuan, kalau tengok orang, kita kalah dengan orang Bangla. Kalah kadang-kadang. Dari sudut mana? Sudut salat berjamaah. Rajin. Pasal apa? Rupanya dia mazhab Hanafi. Bapak dia memang kena salat berjamaah. Kalau hak semayang sendiri tu kira langgar dah tu. Kalau kira. Jadi sebab tu kita ni kena bersungguh dah sebab ni. Saya kata hak ni alhamdulillah, hak mari dah ni alhamdulillah. Tapi dalam masa yang sama kita minta juga dengan Allah agar Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita. Istiqamahkan kita. Sebab dalil yang ada depan kita, perintah tu jelas, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Itu dari sudut Quran, dari sudut hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bakar rumah. Dan dari sudut hadis juga kelebihan dia sangat banyak. Dan dari sudut hadisnya siapa perikat walaupun dalam keadaan musafir, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjamaah dalam salat. Dan satu lagi dalil ialah walaupun dalam keadaan perang masih lagi ada salat jamaah. Duduk dua saf, imam depan, saf pertama rukuk, saf kedua berdiri, selesaikan satu rakaat, kemudian barulah saf belakang tunduk pula. Padahal musuh duduk depan. Dalam keadaan musuh di depan pun Islam suruh salat berjamaah. Jadi kalau dalam keadaan perang pun wajib berjamaah, apatah lagi dalam keadaan tidak perang, maka kewajipan itu sangat-sangat besar. Jadi ini semua dalil-dalil yang menunjukkan besarnya tuntutan salat berjamaah. Selain daripada nak bakar rumah, selain daripada kelebihan dia, selain daripada panggil musafir pun Nabi salat berjamaah, waktu perang pun Nabi salat jamaah. Jadi situasi mana lagi yang memungkinkan untuk orang tak salat berjamaah, melainkan kalau dia uzur tak boleh datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain kata, kalau mereka tahu kelebihan salat subuh ni dan isyak ni di masjid ni, la atauhuma walau habwa, mereka akan datang kepadanya dalam keadaan walaupun mereka terpaksa merangkak. Itu semua hadis-hadis ayat Quran
menunjukkan besarnya fadilat. Jadi mudah-mudahan kita doa kepada Allah. Kita hak mari semayang ni kadang-kadang ada musim juga, musim rajin mari, musim tak rajin Allah kadang-kadang liat nak mari. Dah sebahagiannya memang tak minat langsung solat berjamaah. Hak mari dah ni kita doa agar istiqamah dalam solat berjamaah. Hak belum lagi membiasakan diri solat berjamaah, kita minta supaya mereka direzekikan, dipandu dengan hidayah dari Allah untuk datang solat berjamaah. Ni mudah-mudahan lah ni. Ada orang kita rasa malu kepada dia. Ngaji banyak kita, tapi rajin banyak dia. Kenapa? Malu kita. Ngaji banyak kita, rajin Allah. Dia ni tak azan siapa dah. Panu balik kita ni mari juga tapi kata gari hak menambah sama. Ni benda-benda perkara ni lah kita minta doa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kekurangan kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan memberikan istiqamah kepada kita dalam perkara yang Allah Ta'ala perintahkan. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.